Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bersama saya lagi, Natasha Armaza. Hari ini, kita akan mengupas sedikit projek yang bertajuk Buli di IPTA. Sebelum kita mengupas lebih lanjut tentang isu ini, ada beberapa soalan yang ingin saya kemukakan kepada para penonton sekalian. Yang pertama, pernahkah anda menyaksikan rakan-rakan anda dibuli, dipukul, malah disuruh mengerjakan tugasan orang lain? Persoalan kedua, pernahkah anda menjadi mangsa buli di kuliah anda? Disuruh melakukan tugasan oleh rakan anda ataupun dipalau oleh rakan-rakan anda di dalam kuliah? Persoalan ketiga, pernahkah anda menonton ataupun membaca kisah-kisah di akhbar tentang buli ini? Oleh itu, tanpa melengahkan lebih banyak masa lagi, marilah kita menyaksikan video roleplay dari kumpulan 6. Sketsa ini mengisahkan Iman, seorang pelajar tahun 2 di Universiti Putra Malaysia. Dia sering dibuli oleh teman-teman di kuliahnya kerana sifatnya yang pendiam dan tidak berani membantah. Susahlah assignment ni. Tak suruh Iman buat lah. Iman, ni cari pak aku tolong buat lah. Bye. Bantu dia. Wan, Ya. nak duit sikit? Tapi ni duit untuk bulan ni biar Pinjam je. Anda aku ganti. Anda aku boleh duit. Terima kasih. Pika, kau lapar tak? Kenapa weh? Aku rasa semua kau Iman. Suruh dia tolong belikannya. Hello Iman, kau kat mana? sekarang aku kat kolej. Kenapa? Oh, nanti kau tolong belikan kita orang makanan. Aku dengan Pika. Kita orang kat fakulti tau. Nanti hantar. Guna duit kau dululah. Tapi aku kan kat kolej. Handphone pula. Dia nak apa? Nak 2 bungkus nasi ayam. Abang yang nasi ayam. Siap. Kau betul siapa ni? Banyak-banyak. Aku beli untuk Mila dan Apika. Diorang kat mana? Diorang sekarang kat fakulti. Tahu, ni kenapa tak pergi sendiri? Aku pun tak tahu lah. Yang suruh aku beli. Kenapa diorang beli Iman? Iman lah, kenapa dia suara-suara? Aku tidak ada kejap lah. Macam lah. Bye. Iman, siapa kau suara-suara ni? Aku tengah fikir lah. Sekarang banyak masalah. Banyak anak kerja. Iman, aku bukan apa, tapi kebelakangan ni aku nampak Pika dengan Mila suka suruh kau buat macam-macam. Dan aku pun tak tahu kenapa. Aku asyik ikut je cakap dia orang.
tak boleh macam Iman. Kau kena pertahankan diri sendiri. Kalau ada apa-apa, kau boleh je jumpa kaunselor. Tak pun, cerita je kat aku. Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan mengenai isu buli di Institut Pengajian Tinggi. Apa itu membuli? Membuli menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan satu perbuatan mempermain-mainkan seseorang individu, selalunya seseorang yang lebih lemah dengan tujuan untuk menggertak atau menakutkan individu yang berkenaan. Maksud membuli itu sendiri menunjukkan bahawa aktiviti itu merupakan satu aktiviti yang tidak bertauliah, malah mampu berimpak yang besar terhadap mangsa sama ada secara fizikal, mental maupun emosi. Kegiatan membuli ini sering kali berlaku di pelbagai peringkat institut pendidikan di negara ini, di mana merupakan suatu perkara yang serius. Faktor berlakunya kegiatan membuli ini banyak dipengaruhi banyak perkara, antaranya adalah faktor latar belakang keluarga, pengaruh rakan sebaya, serta kurangnya penerapan sikap yang bermoral dan beretika dan sebagainya. Pada Jun 2017 yang lalu, Malaysia digemparkan dengan satu lagi berita mengenai kes pembulian tragis yang berlaku bukan di sekolah tetapi di salah satu institut pengajian tinggi yang terkenal dengan melahirkan Angkatan Tentera Malaysia yang berdisiplin tinggi, iaitu Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM di Kuala Lumpur. Kes pembulian ini melibatkan kematian salah seorang pegawai kadet laut UPNM, Zulfarhan Osman Zulkarnain berumur 19 tahun yang dibuli oleh 18 orang ahli kadet yang lain atas tuduhan mencuri komputer riba salah seorang daripada mereka. Mangsa didapati mempunyai 90 kesan terbakar di seluruh badan kecuali muka dan tangan, serta didapati kecederaan tersebut merupakan punca utama kematiannya pada 1 Jun 2017 yang lalu. Berikut merupakan antara kaitan akhbar mengenai kes pembulian tersebut. Teruskan tentang kesan yang berlaku akibat daripada gejala buli yang sering berlaku di institusi pengajian tinggi. Gejala ini telah menimbulkan beberapa kesan yang mendalam kepada mangsa buli tersebut. Antara kesan yang boleh dilihat ialah mangsa buli akan mengalami tekanan perasaan akibat sering dibuli oleh sekumpulan pembuli yang tidak bermoral. Hal ini dikatakan demikian kerana perasaan takut sering menghantui diri mangsa sehingga menyebabkan mangsa buli ini hidup dalam penuh ketakutan dan mengalami tekanan perasaan. Kebiasaannya, mangsa buli ini merupakan individu yang tidak bersosial, tidak mempunyai kawan yang ramai serta merupakan individu yang lemah. Hal ini memudahkan lagi pembuli untuk membuli mereka dengan melakukan semua pekerjaan yang disuruh. Tambahan lagi, mangsa buli yang lemah akan mengikut segala arahan yang diberikan oleh pembuli kerana mereka takut akan didera serta dipukul oleh pembuli tersebut. Jelaslah bahawa sememangnya gejala buli di institusi pengajian tinggi ini menimbulkan tekanan perasaan dalam diri mangsa buli. Seterusnya, buli akan menjejaskan prestasi pembelajaran dan akademik mangsa. Perasaan ketakutan yang berpanjangan menyebabkan mereka cenderung menjadi pasif ketika berada di dalam bilik kuliah dan lebih gemar menyendiri.
mangsa akan menghadapi kesukaran untuk berkomunikasi dengan rakan dan guru mereka. Sebagai contoh, gagal berinteraksi dalam aktiviti berkumpulan dan tidak berani untuk bertanya kepada pensyarah tentang sesuatu pelajaran yang mereka tidak faham. Kesannya, markah yang mereka peroleh daripada tugasan tersebut akan berkurangan. Dalam situasi yang lain, keadaan akan menjadi lebih parah sekiranya pembuli mempunyai kelas kuliah yang sama dengan mangsa. Mangsa buli mula ponteng daripada menghadiri kuliah tersebut dengan tujuan mengelakkan diri daripada bertemu sekaligus dibuli oleh pembulinya. Sebagai contoh, mangsa akan mula mereka-reka alasan yang tidak munasabah semata-mata ingin terlepas daripada menghadiri kuliah tersebut. Kesan daripada kekerapan pemontengan kuliah ini, prestasi akademik mereka merosot dan akhirnya mereka gagal dalam peperiksaan. Buli boleh mengganggu kesejahteraan mental mangsa buli itu sendiri. Situasi ini tidak boleh dipandang ringan kerana masalah kesihatan mental yang tidak dirawat bukan sahaja akan memberikan kesan negatif, malah mendedahkan mereka kepada tindakan yang memudaratkan termasuk bunuh diri. Masalah kesihatan mental tidak mengenal peringkat usia, jantina, jenis pekerjaan maupun nama. Oleh itu adalah penting untuk rakyat Malaysia menyedari tentang kepentingan memelihara tahap kesihatan mental yang baik serta mengenal pasti gejala masalah kesihatan mental yang memerlukan intervensi dan rawatan. Pendekatan sokongan seperti kaunseling dapat membantu mereka yang mengalami masalah mental disebabkan buli. Para kaunselor hendaklah mengesan dan memberikan kaunseling motivasi kepada pelajar yang selalu dibuli kerana biasanya mangsa buli tidak mahu berkongsi masalah mereka dengan orang lain kerana takut dan tidak yakin dengan kemampuan dan kebolehan guru tersebut. Oleh itu, guru bimbingan dan kaunseling harus memainkan peranan lebih aktif. Guru bimbingan dan kaunseling bertanggungjawab untuk meyakinkan mereka supaya lebih percaya untuk bercerita bagi memulihkan semangat mangsa buli itu. Justru itu, mangsa perlulah dirawat dengan perubatan dan terapi yang bersesuaian untuk memastikan mereka sentiasa dalam keadaan tenang dan dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Cadangan lain untuk membalas gejala buli ialah dengan melalui pemilihan rakan yang baik. Sebagai seorang pelajar, mereka perlulah pandai dalam memilih kawan. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar akan mudah terpengaruh dengan perbuatan kawannya. Sebagai contoh, jika kawan pelajar tersebut minat untuk membaca buku, maka pelajar itu juga akan dipengaruhi. Pelajar perlulah diberi kesedaran tentang ciri-ciri rakan sebaya yang baik. Mereka juga perlu mengelakkan diri daripada berkawan dengan pelajar yang nakal dan mempunyai tahap disiplin yang rendah. Natijahnya, pelajar tersebut akan terhindar daripada terlibat dengan kenakalan dan juga pengaruh negatif daripada pelajar yang bermasalah. Jadi jelaslah bahawa pelajar perlu pandai dalam memilih kawan kerana kawan juga merupakan salah satu yang memainkan peranan dalam membentuk akhlak dan juga pribadi seseorang itu. Kesimpulannya, semua pihak harus memainkan peranan masing-masing dalam membendung kes buli di kalangan pelajar di institusi pengajian tinggi di negara ini. Boleh mendatangkan kesan-kesan yang negatif yang menyebabkan pelajar mengalami masalah mental seperti trauma. Ini juga akan menyebabkan pelajar tidak akan dapat menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap pelajaran yang akan menyebabkan prestasi mereka jatuh dan akhirnya berhenti atau dari teruskan belajar akibat stres. Rakyat Malaysia perlu diberi lebih pendedahan mengenai masalah buli di negara ini. Tidak kira buli itu berlaku di sekolah rendah, sekolah menengah atau di institusi pengajian tinggi. Rakyat negara ini seharusnya arif dengan kesan-kesan yang boleh berlaku kepada seseorang akibat dibuli. Antara peranan yang mudah yang boleh dimainkan oleh masyarakat keseluruhannya ialah melaporkan atau memberi maklumat kepada pihak berkuasa setiap kali berlakunya buli. Di samping itu, gejala buli boleh dibendung dengan penggubalan undang-undang dan penguatkuasaan. Untuk itu, penggubalan undang-undang, SOP dan modul untuk menangani jenayah buli ini amat diperlukan agar pelajar di negara ini dapat teruskan pelajaran dalam suasana yang kondusif. Sekian, terima kasih dari kami.